Filem dokumentari Netflix Man on the Run baru-baru ini menimbulkan satu konflik dan kontroversi yang besar di internet. Tapi bukan langsung atas sebab yang kita jangka. Di bahagian kredit filem tersebut dinyatakan bahawa penghasil gambar-gambar yang digunakan dalam filem dokumentari itu rupa-rupanya dihasilkan oleh AI, dihasilkan oleh Midjourney, satu laman web penghasil gambar-gambar AI. Jadi kita bagi tahu je AI itu untuk hasilkan gambar untuk kita dan tu dia, robot menghasilkan gambar menurut kehendak kita. Bila pembuat filem gunakan laman web penjana gambar AI ni, diorang tak payah bayar pelukis nak lukis gambar-gambar yang diorang perlukan. Diorang tak perlu gunakan khidmat mana-mana karyawan. Yang buat cerita ni jadi makin hot sebab baru-baru ini didedahkan bahawa laman web penghasil image AI ini rupa-rupanya diorang mencedok habis data-data lukisan daripada puluhan ribu artis-artis yang memuat naik karya mereka di internet. Jadi orang yang dedahkan ni kata semua puluhan ribu karyawan artis-artis ni diorang boleh letak Man on the Run filem Netflix ni dalam resume dan CV diorang. Sebab hasil kerja diorang semua digunakan oleh robot untuk menghasilkan image yang kemudian ditayang di Netflix tanpa kebenaran. Maksudnya ini adalah pencurian besar-besaran lah. Dan ini sangat-sangat ironi sebab filem Man on the Run itu sendiri adalah tentang korang Google lah sendiri. Ironic. Betul ke kecerdasan buatan ini sekarang adalah cerdas? Sebenarnya kalau kita tengok macam mana AI ini berfungsi, kita akan rasa macam yelah tu. Kau ni penuh dengan tipu daya. Mana boleh percaya? Sebenarnya AI ini taklah cerdas mana pun. Ia taklah boleh berfikir, taklah mengalami, memiliki kehendak peribadi. Dengan erti kata bahawa AI ini ia cumalah satu koleksi raksasa data yang sangat-sangat banyak yang diproses untuk mensimulasikan kecerdasan. Langkah pertama dan yang paling penting nak menghasilkan generative AI ini adalah kita kena kumpul dulu data pelatih yang sangat-sangat besar. Daripada data ini, algoritma kemudian digunakan untuk menghasilkan model corak matematik yang sangat kompleks. Daripada corak-corak ini bolehlah menghasilkan hasilan-hasilan baru, image ataupun teks generatif. AI ni asas dia sebenarnya bodoh je sebenarnya. Dia macam kau latih anjing. Kena ulang banyak-banyak kali bagi arahan kan. Barulah dia boleh buat macam yang kita nak. AI pun macam tu lah. Awalnya dia sangat-sangat bodoh. Tapi bila kita buat beribu-ribu kali iterasi, pengulangan dengan setiap daripada iterasi itu, AI itu semakin hampir untuk mencapai apa yang kita suruh dia buat. Lama-lama dapatlah hasil AI yang nampak bijak macam sekarang ni. Untuk kes AI yang menjana image, mana diorang dapat data pelatih yang sangat-sangat besar banyak gedabak ni? Data pelatih ini terdiri daripada set-set gambar dengan description text diorang yang sangat-sangat banyak dan besar gedabak. Set yang biasa digunakan adalah Llama 5B yang ada dekat 5 bilion lebih gambar dengan description text. 5 bilion kat mana pula Llama 5B ni dapat gambar yang punya banyak ni sekali dengan description text dia orang? Kat mana lagi? Internet lah. Menggunakan pengikis web ataupun web scraper, aplikasi ini berenang di seluruh jaringan World Wide Web. Dia hauklah data daripada mana-mana website yang public.
Tapi masalahnya juga banyak daripada image-image yang dihauk daripada seluruh internet ini adalah image yang haram dan terlarang, yang kalau aku sebut je pun channel ini mungkin boleh kena ban. Sebelum dilatih penjana image AI macam Stable Diffusion, contohnya perlukan 22 tahun untuk satu GPU yang paling tinggi speknya untuk proses hampir 1.2 bilion image sekali dengan teksnya. Midjourney perlukan 400 juta lebih image. DALL-E perlukan 250 juta image. Lagi banyak image yang kau latih robot yang kau lagi bagus. Cuma masalahnya nak dapatkan image ini semua memang kena melalui internet. Tak ada cara lain. Punahlah syarikat AI kalau setiap image tu diorang kena lukis sendiri nak latih robot diorang. Jadi diorang hauk je lah daripada apa yang ada di internet. Inilah yang diakui sendiri oleh CEO Midjourney, David Holmes. Orang tanya dia, kat mana hang dapat data-data nak latih robot hang ni? Dia balas, dari keseluruhan internet lah lebih kurang. Hampir semua model AI tu diorang hauk je apa yang diorang boleh hauk dan campak semua dalam satu periuk. Lepas tu barulah boleh latih AI itu. Ini dibahasakan menurut bahasa saya lah. Rujukan ada disediakan di bahagian description. Jadi daripada data latihan yang cukup banyak, sebenarnya bila korang suruh AI untuk lukiskan satu gambar, dia mulakan dengan satu canvas yang penuh dengan noise, data-data rawak. Lepas tu barulah dia mainkan model matematik untuk sesuaikan setiap pixel dengan arahan teks korang. Jajak, bila syarikat AI sedut data daripada internet, diorang dapat kebenaran tak? Mestilah tak. Kerja gila apa diorang nak pergi minta kebenaran daripada berjuta-juta orang sumber asal data-data yang diorang guna nak latih robot diorang tu. Tapi kalau macam tu, data-data yang diorang ambil tu sendiri tak ada masalah pun diorang nak ambil dan gunakan. Contoh macam kita pergi sungai, kita ambil batu tepi sungai bawa pergi rumah. Itu tak ada masalah kan? Bukannya ada orang marah kau pergi ambil batu tu sebab itu bukan milik siapa-siapa. Masalahnya tak sama. Syarikat AI memang diorang ambil data yang diorang tak ada hak untuk ambil nak latih AI diorang. Itulah sebabnya syarikat akhbar gergasi New York Times baru-baru ini menyaman syarikat OpenAI dan Microsoft atas tuduhan melanggar hak cipta. Sebab bila diuji, ChatGPT mengeluarkan teks yang sebiji habis dengan artikel New York Times. Macam mana boleh sebiji? Sebabnya memang syarikat OpenAI dia hauk daripada internet data-data untuk latih ChatGPT, dan termasuklah dalam data ini adalah artikel-artikel hak cipta New York Times. Syarikat media macam New York Times ini diorang gajikan wartawan-wartawan untuk terbitkan laporan-laporan. Jadi untuk setiap artikel yang diorang hasilkan, diorang ada hak cipta. Jadinya kalau ada orang guna ChatGPT nak bypass portal berita macam New York Times, jadi kalau kau adalah syarikat akhbar, maka memang kau berbululah. Bukan tu je, kalau kau suruh ChatGPT untuk tuliskan muka surat pertama buku macam Game of Thrones contohnya, dia boleh tulis, dia tahu, dia akses, dan rasanya memang tanpa kebenaran. Dan bukan itu je, kita boleh suruh dia untuk buat cerita alternatif daripada penulisan Game of Thrones ini. Dia boleh cipta versi baru gunakan hasil karya orang lain. Jadi penulis-penulis buku ni pun berbululah juga. Bagi AI yang boleh menjana image, isu ini sebenarnya lagi kritikal. Contoh bila kau minta Stable Diffusion hasilkan image,
tukang paip Itali video game. Jadi dia buat dan jap, macam kenal watak ni. It's me, Mario. Dan bila kau suruh GPT-4 lukis tukang paip Itali video game, ini lagi jelas. It's me, Mario. Dia hasilkan watak Mario yang dah pasti dilindungi hak cipta kan. Kalau kita minta dia lukis gambar kartun popular 90-an dengan kulit kuning, keluar Simpson. Kartun paling disukai geng-geng konspirasi. Masalah ni lagi dahsyat kalau kita suruh dia lukis screen cap film. Bila kita suruh dia lukiskan satu skrin filem Thanos Infinity War, tu dia engkau. Atau kita suruh dia lukis gambar dalam filem tanpa kita sebut pun filem tu apa. Contoh, lukis watak perisai hitam dengan pedang cahaya. Ini Star Wars. Lukis animasi mainan jadi Toy Story. Watak kartun 3D yang pakai goggle, keluar gambar kartun yang paling annoying dalam sejarah. Macam mana benda ni boleh lepas? Jadi kesimpulannya, AI, penjana generative image ataupun teks ini, diorang disuap, diorang dilatih dengan bahan-bahan data-data yang diorang sepatutnya tak ada kebenaran, yang melanggar hak cipta. Jadi itulah sebabnya kenapa ramai sekarang ini yang sedang protes penggunaan AI, sebab mereka kata ini adalah satu kecurian besar-besaran. Sekejap, memang tak boleh ke guna apa-apa gambar ataupun video daripada internet? Habis yang kau buat ni apa? Kau buat video YouTube yang kau letak gambar dengan video internet. Dasar hipokrit. Dah agak dah. Mesti ada orang yang bawa hujah ni. Kalau content creator macam YouTuber ke, kalau diorang boleh gunakan gambar dan video-video daripada internet, diorang masuk dalam video diorang, kenapa syarikat AI tak boleh nak buat benda yang sama, ambil gambar video daripada internet? Dia sangat lain je tuan-tuan puan-puan sekalian. Disebabkan satu doktrin yang dipanggil sebagai fair use, penggunaan yang adil. Kalau korang content creator, korang kena tahu benda ni, iaitu korang boleh menggunakan bahan-bahan hak cipta yang lain kalau penggunaan dia sekejap dan sedikit. Atau korang guna bahan-bahan itu untuk tujuan kritik dan komentar, macam korang buat review movie lah. Kalau korang tak boleh guna langsung apa-apa gambar daripada movie ke trailer ke, macam mana korang nak buat review je tak? Atau korang gunakan untuk kajian saintifik ataupun parody. Lagi satu aspek yang sangat penting adalah dengan kau menggunakan bahan-bahan yang ada hak cipta itu, ia tak menyebabkan orang untuk meninggalkan produk asal pergi kepada versi produk korang yang korang ambil pada orang lain tu. Contoh, saya buat video tentang sains Bobo Boy yang saya dapat kebenaran. Dengan saya buat video tentang sains Bobo Boy, itu tak menyebabkan orang untuk meninggalkan saluran rasmi yang tayang Bobo Boy itu semua untuk tengok saluran saya. Jadi saya boleh kata itu adalah fair use. Tapi lain cerita lah kalau kau pergi upload sebiji episod satu season Bobo Boy tu yang buatkan orang tak tengok dekat channel rasmi. Itu kira dah langgar hak cipta, dan memang layak pun kalau nak kena terminate channel kau tu. Dan perkara utama juga tentang fair use adalah kau tak menjual, kau tak mendapat keuntungan komersial secara langsung daripada bahan-bahan hak cipta orang lain tu. Masalahnya pasal generative AI ini, pertamanya orang nak guna servis dia tu sendiri kena bayar. Ada nilai komersial yang sangat besar dekat situ.
Tahun lepas dia dapat 250 juta daripada subscription orang ramai. Itu belum kira syarikat macam Microsoft yang campak dekat 13 bilion dolar pada syarikat OpenAI. Dan bila orang boleh gunakan AI untuk hasilkan karya seni menurut style-style pelukis-pelukis yang terkenal, dia rampas periuk nasi karyawan itu sebab orang dah tak payah nak bayar dah dekat karyawan tu. Orang boleh guna AI je nak hasilkan gambar yang lebih kurang sama dengan style dia ataupun lebih cantik lagi. Kerjaya seni ni sendiri dahlah penggiat dia memang tereksploit, dibayar dengan sangat rendah, kerja lebih masa, tak setimpal gaji. Syarikat AI buat diorang macam ni. Udahlah tu, hasil seni AI ini menggantikan seni manusia. Lepas tu dijual oleh third party, orang lain pergi jual tanpa kebenaran. Pelukis asal tak dapat apa-apa. AI ni macam pencuri yang curi gandum daripada peladang. Lepas tu dia boleh hasilkan roti yang sedap. Yelah, kita boleh kata bahawa pencuri tu dia tetap buat kerja dan diorang tetap menghasilkan produk iaitu roti daripada kerja diorang. Tapi masalahnya, sumber mana kau dapat bahan nak buat roti tu sendiri kau curi. Jadi pencuri tu tak ada hak nak memiliki roti itu dan apatah lagi nak jual roti yang gandum dia dicuri. Inilah yang pelik tentang perbincangan manusia zaman moden tentang AI. Kita semua risau robot nanti akan jadi jahat, maka AI perlulah dihalakan kepada kebaikan. Robot perlu diajar supaya sentiasa memanfaatkan manusia. Tapi itu mungkin di masa akan datang atau mungkin hanyalah science fiction yang tak akan berlaku. Waktu sekarang ini, kenapa tak ramai orang yang berbincang macam mana nak menghalakan syarikat-syarikat AI kepada kebaikan dan manfaat untuk manusia itu sendiri? Assalamualaikum. Malaysia ada banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat-sangat hebat. Malangnya tak banyak rakaman yang dibuat merekodkan idea-idea dan buah fikiran hebat mereka. Dan kadangkala apabila mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, barulah masyarakat tersedar, jap, kita kurang berbakti kepada ilmu mereka. Generasi baru tak jumpa rakaman-rakaman tokoh ilmuwan hebat kita, dan kalau ada pun jadi ajar nak sahut perjuangan untuk berbakti kepada ilmu. Kami nak hasilkan konten, kami nak berpodcast bersama dengan tokoh-tokoh ilmuwan Malaysia. Jadi bantu kami untuk menjayakan projek podcast ilmuwan ini. InsyaAllah padanya mungkin kita berharap ada saham-saham ilmu yang akan mengalir pahalanya bagi kita di akhirat kelak. Link disediakan di ruangan description.